Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebelum memulakan pelajaran kita pada hari ini, kamu tengok pada skrin. Okey, kamu dapat lihat gambar seorang lelaki yang kelihatan muram, sedih dan lemah. Kenapa ya? Apa yang terjadi? Jom kita lihat. Okey, kes yang pertama. Seorang suami pulang dari tempat kerja. Didapati rumahnya ada tetamu. Bila buka pintu rumah, tiada sesiapa di ruang tamu. Bila dibuka pintu bilik, dia melihat isterinya sedang bersama dengan lelaki lain. Hancur hati suami melihatnya. Sedih, kecewa, marah, semua ada. Okey, dan si suami berkata, "Aku melihat dengan mataku sendiri, isteriku telah berzina, tapi aku tidak ada saksi. Kalau aku tuduh, nanti aku akan disebat sebanyak 80 kali sebatan. Tapi aku nak isteriku dihukum. Aku nak mendapat keadilan." Okey, apa kaitan dengan sebat sebanyak 80 kali sebatan itu? Okey, ini berkaitan dengan kesalahan qazaf yang pelajar. Okey, di mana apabila seseorang itu menuduh perempuan yang baik melakukan zina tapi tidak didatangkan 4 orang saksi, itu merupakan satu kesalahan yang disebut sebagai qazaf. Dan sesiapa yang membuat tuduhan tanpa saksi tadi, mereka akan dihukum sebanyak 80 kali sebatan. Jadi apa perlu suami ini buat? Okey, seterusnya, kes yang kedua. Ada khabar angin mengatakan isteri Ahmad telah melakukan zina. Ahmad percaya dengan cerita tersebut dan dia sangat marah. Kemudian dia membawa kes tersebut ke mahkamah. Dia membuat tuduhan pada isterinya, membuat tuduhan zina terhadap isterinya. Kes yang ketiga. Suaminya seorang yang zalim. Dia menuduh isterinya melakukan zina. Dia nak menganiaya isterinya. Biar semua orang pandang hina kepada isterinya. Biar semua orang menganggap isterinya sebagai perempuan jahat. Jadi dia pergi ke mahkamah dan membuat tuduhan zina terhadap isterinya. Apa perasaan isteri? Sudah pastilah isteri tadi akan merasa sedih, marah, kecewa. Kenapa? Kerana suaminya tidak mempercayainya dan suami memfitnahnya. Dan isteri akan berkata, "Suami tuduh aku melakukan zina, sedangkan aku tidak pernah melakukannya. Apa perlu aku buat?" Okey, jadi di sini Ustazah nyatakan kepada kamu 3 kes. Kes pertama, isteri melakukan zina, suami lihat tapi tidak ada saksi. Kes kedua, suami mendengar khabar angin tentang isterinya berzina dan terus membuat tuduhan kepada isterinya tadi tanpa dia sendiri melihat peristiwa tersebut. Kes ketiga, memang suami berniat untuk menzalimi isterinya. Okey, jadi bila kita lihat tiga-tiga kes ini, kita mendapati kes pertama, suami teraniaya dan suami nak keadilan. Manakala kes yang kedua dan ketiga adalah kes penganiayaan terhadap isteri. Jadi di sini Islam itu adil. Islam ada penyelesaian untuk semua masalah manusia. Okey, untuk itu hari ini kita akan masuk tajuk kita yang terakhir bahagian masalah rumah tangga dan cara penyelesaiannya, iaitu unit yang ke-8 berkaitan dengan li'an, pembela maruah suami dan isteri. Di bawah tajuk li'an ini kita akan bincangkan tentang maksud li'an, sebab berlaku li'an, proses li'an, kesan li'an serta hikmah disyariatkan li'an. Baiklah, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan li'an. Dari segi bahasa, li'an ialah laknat. Manakala dari segi istilah, li'an ialah sumpah suami yang disertakan dengan laknat Allah untuk menolak hukuman qazaf disebabkan tuduhan zina terhadap isterinya atau untuk menafikan nasab. Jadi, dapat difahamkan di sini, li'an ialah sumpah suami. Suami bersumpah disertakan dengan laknat Allah.
dengan dua tujuan. Yang pertama untuk menolak hukuman qazaf disebabkan dia telah menuduh isterinya melakukan zina tadi, ataupun untuk dia menafikan nasab. Maksudnya dia menafikan anak yang dikandung ataupun anak yang dilahirkan oleh isterinya itu merupakan anaknya. Seterusnya, apabila suami telah bersumpah, maka isteri juga diberi peluang untuk bersumpah, di mana li'an juga merupakan sumpah isteri yang disertakan dengan kemurkaan Allah untuk menolak tuduhan zina daripada suaminya. Jadi ini bermakna untuk li'an ini bukan sahaja suami dibenarkan bersumpah disertakan dengan laknat Allah, tetapi isteri juga dibenarkan untuk bersumpah disertakan dengan kemurkaan Allah untuk menolak tuduhan daripada suaminya. Jadi jelas di sini li'an disyariatkan untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga pasangan suami dan isteri. Seterusnya kita lihat rukun li'an. Rukun li'an yang pertama mestilah ada suami dan yang kedua mestilah ada isteri, ketiga mesti ada sebab dan yang keempat mesti ada lafaz li'an. Seterusnya kita lihat sebab apa, kenapa berlakunya sumpah li'an. Okey, yang pertama, suami menuduh isteri melakukan zina tetapi tidak membawa bersamanya 4 orang saksi lelaki yang adil. Okey, saksi tidak ada. Yang kedua, suami perlu bersumpah li'an untuk mengelakkan dirinya daripada dikenakan hukuman qazaf disebabkan tuduhan zina terhadap isterinya tadi. Seterusnya di pihak isteri pula, isteri juga dibolehkan bersumpah untuk menolak tuduhan zina daripada suaminya. Dan apabila isteri bersumpah, maka dia dapat mengelakkan daripada hukuman hudud, iaitu hukuman rejam sampai mati bagi seorang perempuan yang telah berkahwin dan melakukan zina. Seterusnya kita lihat proses berlakunya li'an. Okey, proses li'an ini dilakukan di hadapan hakim dan sebelum dimulakan proses li'an ini, hakim dikehendaki memberi nasihat kepada pasangan tentang azab dan laknat Allah jika mereka berdusta. Sebab bila berlakunya li'an ini, apabila suami dan isteri kedua-duanya bersumpah, sudah pasti akan ada salah seorangnya berbohong. Maka hakim perlu menasihati pasangan tadi tentang laknat Allah, tentang azab Allah jika mereka berdusta. Seterusnya, majlis perbicaraan ini, majlis sumpah ini akan dibuat di khalayak ramai. Ini hukumnya sunat. Dan suami disunatkan bangun semasa melafazkan li'an sementara isterinya duduk. Kemudian suami akan bersumpah sebanyak 4 kali. Sumpahnya berbunyi, aku bersaksi dengan nama Allah bahawa tuduhan zina terhadap isteriku adalah benar. Dia akan ulang sebanyak 4 kali. Dan jika suami tersebut menafikan nasab anaknya, maka suami perlu menambah setiap lafaz tadi, setiap sumpah tadi dengan perkataan, sesungguhnya anak yang dilahirkan oleh isteriku itu bukan daripadaku. Kemudian sumpah yang kelima, suami dikehendaki menyebut, sesungguhnya laknat Allah akan menimpa diriku jika aku berdusta. Jadi jumlah sumpah semuanya adalah 5 kali. 4 kali dia menyebut bahawa tuduhan ke atas isterinya itu adalah benar dan sumpah kelima dia sanggup menerima laknat Allah jika dia berdusta. Seterusnya, selepas selesai suami bersumpah, kemudian suami akan duduk dan isteri pula yang akan bangun dan melafazkan sumpah sekiranya isteri juga mahu bersumpah. Itu juga hukumnya sunat, sunat bagi isteri
bangun berdiri semasa melafazkan sumpah. Okey, seterusnya seperti suami juga, si isteri perlu bersumpah sebanyak 4 kali dengan menyebut, aku bersaksi dengan nama Allah bahawa tuduhan zina yang dibuat oleh suamiku terhadap diriku adalah dusta. Jadi ulang sebanyak 4 kali. Kemudian dalam sumpah yang kelima, isterinya menyebut, sesungguhnya kemurkaan Allah akan menimpa diriku jika aku berdusta. Selepas suami isteri tadi bersumpah, apa yang akan berlaku? Kita lihat kesan dan akibat daripada sumpah li'an tadi. Okey, kesan yang pertama, suami isteri akan terpisah selepas sumpah li'an, di mana perkahwinan di antara mereka akan terbatal. Dan pasangan suami isteri tadi tidak boleh berkahwin semula dan tidak boleh rujuk. Tak boleh rujuk dan tak boleh berkahwin semula selama-lamanya. Kesan yang ketiga, apabila suaminya bersumpah, maka suami akan terlepas daripada hukuman qazaf. Dan yang keempat, isteri akan dikenakan hukuman hudud iaitu rejam sampai mati jika si isteri tidak menolak tuduhan zina daripada suaminya. Okey, tetapi sebaliknya jika isteri tadi juga bersumpah li'an, maka isteri akan terlepas daripada hukuman hudud. Kesan yang kelima, apabila suami menafikan nasab anaknya, maka anak tersebut dikira ternafi nasab, maksudnya anak tersebut tidak boleh dibinkan kepada suaminya. Dan kesan yang terakhir, isteri berhak menuntut nafkah anak jika suami tidak menafikan nasab anaknya. Okey, itu antara kesan dan akibat daripada sumpah li'an. Seterusnya kita lihat hikmah disyariatkan li'an dalam Islam. Okey, yang pertama, suami dapat mencari penyelesaian yang adil dan diredai oleh Allah apabila isterinya curang. Yang kedua, suami dapat mempertahankan kesucian nasabnya. Jadi tak adalah anak yang bukan anaknya dinasabkan kepadanya. Dan yang ketiga, isteri pula, bagi isteri yang teraniaya, isteri dapat memelihara maruahnya daripada tercemar dengan cara dia bersumpah li'an di khalayak ramai. Okey, seterusnya kita lihat sedikit. Okey, sebelum kita berakhir, lihat kenapa suami boleh menuduh isterinya melakukan zina, tetapi isteri tidak boleh menuduh zina terhadap suami. Antara sebabnya ialah suami adalah ketua keluarga. Jika terdesak, mereka boleh bertindak lebih zalim terhadap isterinya untuk menutup kesalahannya. Yang kedua, kecurangan isteri melibatkan nasab ataupun keturunan suami. Sedangkan kecurangan suami tidak melibatkan nasab isteri. Okey, apa maksudnya? Maksudnya apabila isterinya curang, kemudian didapati mengandung, sudah pasti akan timbul keraguan. Anak siapa? Siapa ayahnya? Kerana isteri tadi juga melakukan hubungan dengan lelaki lain. Sedangkan kecurangan suami tidak melibatkan nasab. Jadi kalau suami curang, isteri mengandung, maka isteri tersebut tidak curang. Yang curang adalah suami. Jadi anak tersebut masih lagi merupakan anak suami. Tidak ada keraguan. Yang ketiga, isteri mempunyai cara tertentu untuk menyelesaikan masalah perkahwinan tadi. Seperti membatalkan perkahwinan dengan cara fasah ataupun pergi ke mahkamah mengadu kepada kadi dan hakim tentang kecurangan suami. Okey, alhamdulillah selesai untuk tajuk ini. Okey, selesai sudah pelajaran ke-15 bahagian masalah rumah tangga dan cara penyelesaiannya. Kita dah pelajari 8 unit semuanya. Ustazah harap kamu faham semua unit yang kita dah pelajari. Dan sekarang tibalah masanya untuk kita membuat sedikit penilaian bertulis.
Okey, seperti biasa ada bahagian A dan bahagian B. Bahagian A isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Soalan yang pertama, li'an ialah apa dia? Isteri yang disertakan dengan kemurkaan Allah untuk menolak tuduhan zina. Yang kedua, selepas sumpah li'an, suami dilepaskan daripada hukuman apa? Yang ketiga, hukuman ke atas isteri yang tidak menolak tuduhan suami melalui sumpah li'an adalah apa dia? Yang keempat, suami perlu bersumpah li'an sebanyak berapa kali? Bahagian B, apakah maksud li'an? Nombor 2, nyatakan 4 rukun li'an dan yang ketiga, terangkan 2 hikmah disyariatkan li'an. Okey, seperti biasa tulis jawapan dalam kertas kajang ataupun PowerPoint dan hantar kepada Ustazah. Jangan lupa tulis nama dan tingkatan pada kertas jawapan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.